Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta, pentadbir sekalian alam. Dialah Allah yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, lagi Maha Pemurah dan Maha Pengasih serta Penyayang. Dialah Allah yang Maha Agung, yang Maha sempurna dalam segala perbuatannya, yang Maha sempurna pada segala sifatnya. Dialah yang telah menciptakan kita, darinya kita datang dan kepadanya kita kembali. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang paling agung dan kekasih kita yang paling kita sanjung. Dialah yang telah memikul amanah menyampaikan risalah kepada ummah dan telah menunaikan tanggungjawabnya dengan penuh tanggungjawab dan telah menasihati umat dengan sebaik-baik nasihat. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita diberikan sekali lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung bicara kita, diskusi kita dalam kitab Dosa-dosa Besar yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi, yang telah ditahqiq atau disemak, diulang semak oleh Syekh Muhyiddin Mistu. Dan hari ini kita berada pada bacaan kita dosa besar yang ke-13. Dosa besar yang ke-13 ni iaitulah pemimpin yang khianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Di zaman akhir zaman ni, ramai orang berebut-rebut nak jadi pemimpin. Padahal kalau nak jadi cari imam, pakat bertolak, tak ada orang nak naik. Betul tak? Kalau kita sampai di satu masjid, tiba-tiba tak ada imam, orang tu tolak orang ni tolak orang tu, semua pakat tolak, tak ada orang nak naik jadi imam. Padahal imam tu pemimpin yang ada kelayakan, yang ada kemampuan, yang memimpin manusia dalam mengabdikan diri kepada Allah. Itu yang paling utama. Tiba-tiba dalam bab kepimpinan sebuah negara yang lebih besar, sepatutnya sifat takut kepadanya lebih tinggi. Tetapi dalam yang kecil pakat tolak, yang besar pakat berebut. Yang kecil ni jadi imam solat, pakat tolak tak nak. Tapi jadi imam negara, imam negeri, pemimpin lah maksudnya, pakat berebut. Malah siap mencalonkan diri masing-masing, undilah saya. Tak kira kita. Wallahu ta'ala alam. Ada orang yang memang Allah pilih dia untuk memimpin dengan yang baik dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak meneliti hadis-hadis yang mana besarnya ancaman Allah kepada pemimpin yang tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Dan kerana itulah Nabi SAW tidak memberikan kepada semua sahabat dia. Ada yang terpilih dapat lantik dan ada yang tidak terpilih dan Nabi tak bagi dia. Sebab apa? Bukan semua orang ada kemampuan untuk memimpin. Macam kita kata leadership lah, bukan semua orang ada. Apatah lagi dalam peringkat yang lebih tinggi. Sebahagian sahabat, bukan sebahagian salafus salih, bukan kata nak jadi imam, nak jadi qadi. Qadi ni yang menguruskan hukum hakam mahkamah. Qadi mahkamah syariah. Pun ada sebahagian yang mengelak, ada yang dipenjara takut untuk ambil jawatan tersebut. Dalam sisi yang lain, dia juga satu keperluan kerana seorang salaf berkata,
sehari tanpa pemimpin atau 500 tahun di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Duduk di bawah pemimpin yang zalim 500 tahun. Lebih baik berbanding satu hari tak ada pemimpin. Sebab pemimpin ni selama dia ada, kesejahteraan ataupun kesatuan boleh berlaku. Tapi kalau tak ada pemimpin satu hari, huru-hara. Tak ada pemimpin satu hari, huru-hara. Macam bahasa mudah, traffic light rosak dengan ada traffic light, cuma pembahagian timing dia kelang kabut. Ni lama, tu kecil. Tapi kurang traffic light ada. Banding tak ada traffic light, lagi ada disaster. So, lebih kurang analoginya macam tu. So, keperluan kepada pemimpin ada. Di saat Allah Ta'ala melantik seseorang untuk memimpin, maka terimalah dengan redha, laksanakanlah dengan penuh tanggungjawab, dan itu menjadi satu jihad dan satu amal salih bagi seorang yang diberikan peluang. Kerana salah seorang daripada yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah pada hari akhirat, salah seorangnya adalah pemimpin yang adil. Dia mendahului senarai. Bila Nabi kata 7 orang, yang 7 golongan berada di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat, yang tidak ada naungan atau teduhan pada hari tersebut melainkan teduhan yang Allah Ta'ala bagi. Mendahului senarai 7 itu adalah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ni satu fadilah, satu kelebihan. Siapa orang yang dapat kepimpinan, dia melaksanakan dengan seadil-adilnya, dia adalah orang yang mendapat pahala yang besar. Kerana keadilannya menyebar pada seluruh rakyatnya. Dalam masa yang sama, Allah juga memberikan ancaman kepada pemimpin yang tidak adil. Kerana apa? Kerana kemudaratan dia juga boleh mendasar kepada seluruh rakyatnya. Jadi timbang tengoklah siapa dia katakan mereka, siapa yang berani ambil risiko, tafadhal. Siapa yang tak mampu, lebih baik duduk di belakang. So hari ini apa hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan perkara ini? Kita nak baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. So, orang yang menzalimi manusia yang lain dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak, yakni dia ambil harta orang tanpa hak, dia bunuh orang tanpa hak, dia pukul orang tanpa hak, dia denda orang tanpa hak, dia penjara orang tanpa hak, dan seumpama dengannya. Siapa-siapa yang ada kekuasaan, biasanya yang boleh buat macam ni orang yang ada kuasa ya. Tak? Siapa-siapa yang ada kekuasaan dan dia menggunakan kuasanya untuk menzalimi manusia dan melakukan perkara yang melampaui batas di muka bumi tanpa hak, bagi mereka azab yang pedih. Itu satu bab. Satu bab yang kedua, surah Al-Maidah ayat 79. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Maksudnya, mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Dalam ayat yang kedua menunjukkan selain daripada tanggungjawab memimpin,
dan tanggungjawab untuk berlaku adil, tidak zalim. Pemimpin juga ada tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau sebab tu Nabi SAW kata, siapa yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang tengok benda mungkar, dia boleh cegah dengan tangan, cegahlah dengan tangan. Kalau tak mampu, cegahlah dengan lisan. Kalau tak mampu, cegahlah dengan hati. Maka itu selemah-lemah iman. Orang yang pertama diperintahkan untuk mencegah kemungkaran ialah orang yang ada kuasa. Sebab dia boleh cegah. So, andai kata dia ada kuasa dan dia tak guna kuasa itu mencegah kemungkaran. Dia ada kuasa, dia tak guna untuk memerintahkan kemakrufan. Siapa yang tidak buat amar ma'ruf nahi munkar dalam keadaan kewajipan itu terletak padanya, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya macam kalau tak wajibkan rakyat pakai tudung, semua tu diorang akan buat. Iya. Kalau dalam keadaan contohnya syariat tu memang ada kuasa di pihak mereka untuk mewajibkan. Tiba-tiba dia tak guna kuasa tersebut. Bukan soal pakai tudung tu kita kata ramai orang dah pakai dah, alhamdulillah. Dan kita syukur pada Allah kerana di pihak kita sekolah menengah, sekolah rendah sudah digunakan, dilaksanakan perkara tersebut. Tapi pada sifat yang lebih umum tentang kefarduan salat, kita ada enactment untuk salat Jumaat. Tak boleh orang tak pergi salat Jumaat. Ada orang kuasa ada tapi dia tidak laksanakan perkara tersebut. Bila ramai orang tak pergi, dia tak buat apa-apa. Maka itu bertanggungjawab. Sebaliknya benda mungkar. Sekarang ni kita kata jabatan pihak berkuasa agama. Dalam kategori pihak berkuasa agama, job scope kadang-kadang ruang lingkup yang ada dia hanya pantau berkaitan dengan ceramah agama dan sebagainya. Padahal di luar sana banyak lagi benda-benda yang perlu dia cegah. Sebab tu tanggungjawab ni lah yang kita takut. Saya ingat waktu jumpa dengan sahibus samaha, mufti yang dulu, mufti wilayah yang dulu, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bila isu tauliah ada orang kan bising, orang dapat, orang tak dapat. Zaman dia mudahkan semua bagi. Tapi dalam waktu sesi nak bagi tu, dia akan kata, sebab ini semua tanggungjawab saya. Saya sebagai mufti mendidik masyarakat, orang ramai untuk memahami agama duduk atas kepala mufti. Dia berkata terima kasih kepada para penceramah sekalian yang telah sudi untuk berkongsi dengan saya bebanan ini. Jadi saya ini bagi kepada antum semua dengan satu amanah. Laksanakanlah amanah ini dengan baik, ajaklah manusia kepada benda ma'ruf, cegahlah mereka daripada benda yang mungkar. Jadi dia dah lepas dah dia bagi dah, orang nak ambil. Kalau sebaliknya, kalau lepas dia bagi, orang guna dengan cara yang salah, itu tanggungjawab orang itulah. Betul tak? Dia dah bagi keizinan. Tapi dia tak boleh monitor ke? Dia bolehlah monitor. Dia pun kena monitor. Memanglah. Dia of course lepas daripada tu dia monitor. Kalau benda tak baik, dia akan tarik balik tauliah tu. Banyak. Itu baru satu orang. Baru satu mufti. Bayangkan kalau dia duduk, berapa orang bawah dia, ada 30 juta. Paling tinggi, dia lah paling besar. Lalu rakyat Indonesia, pemimpin dia kena tanggungjawab 200 juta. 200 juta ni akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu kita kata, pemimpin ni takut. Tanggungjawab tu besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepimpinannya. Setiap kamu, termasuklah kepimpinan di peringkat keluarga.
Kalau peringkat keluarga pun sudah dipertanggungjawabkan, apatah lagi lebih daripada tu lagilah dipertanggungjawabkan. Okay, pemimpin yang khianat dan zalim. Lalu Nabi SAW bersabda lagi dalam hadis yang seterusnya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Apa maksud bukan dari golongan kami? Bukan umat Nabi. Mana Nabi menafikan dia dari kalangan umat Nabi. Pernah tak kita dengar satu hadis orang dihalau daripada kolam Nabi? Al-Kautsar. Itu salah satu bentuk macam mana dinafikan dari umat Nabi. Dia mengaku sebagai umat, tapi dia dinafikan daripada umat. Salah seorang daripada yang dinafikan Nabi ialah pendusta, penipu. Dia menipu. Dan tipu ni bukan sekadar pada hadis ni tak sebut pemimpin, bukan sekadar pemimpin. Umumnya menipu dilarang dalam agama, tapi bila berlaku pada kepimpinan dia lebih besar. Kerana sifat menipu pada pemimpin mudaratnya lebih besar daripada penipu di kalangan orang biasa. Baik, yang seterusnya, Nabi SAW bersabda lagi. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Mazalim. Kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Zalim di dunia, maka gelap di akhirat. Zalim di dunia, gelap akan menyebabkan gelap di akhirat. Allahul Musta'an. Takut. Lepas tu orang duk berebut ni kita pun tengok, kenapalah duk berebut sangat? Semua orang pakat berebut. Kalau kata guru kami dulu dalam kelas, dia kata satu perkara yang sebenarnya Allah selamatkan diri kamu daripadanya. Ada benda lain lagi kamu kena tanya. Tapi pergi sibuk pada benda yang Tuhan tak nak tanya. Seolah-olahnya kita ni, tanggungjawab kita nombor satu sekali fardu ain. Tapi kita duk sibuk dengan benda-benda yang melibatkan urusan orang ramai. Kita tak sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Kita nak ambil urusan orang tu untuk kita jaga. Padahal diri kita sendiri pun kita tak terjaga lagi. Baik, kemudian secara khusus pula kepada pemimpin, hadis yang kedua dalam muka surat kita ni 44 diriwayatkan oleh Al-Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fahuwa finnar. Maksudnya, siapa pun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia berada di dalam neraka. Siapa bagi tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Zaman lah ni kadang-kadang orang sanggup menipu untuk dapatkan kuasa. Sebelum dapat kuasa dah menipu dah. Bila dapat kuasa pun menipu juga. Jadi banyak. Wallahu alam, dia tahu atau tak tahu. Ya. Mudah-mudahanlah dia taubatlah. Kita pun kadang-kadang dalam bab ni kita banyakkan doa juga. Kalau siapa yang sudah dilantik, stand kita sebagai ahli sunnah dalam kepimpinan, memang cita-cita kita mendapat pemimpin yang adil. Itu cita-cita, bukan kita ahli sunnahnya. Semua orang Muslim dan kafir mengimpikan pemimpin yang adil tanpa terkecuali. Tapi kita kena faham, nombor satu sekali, pemimpin yang adil ni anugerah Allah. Bukan semua Allah bagi anugerah ni kepada siapa yang dia kehendaki. Sebab dia anugerah. Ada orang diuji dengan pemimpin yang tidak adil.
Ada orang diberi anugerah dengan pemimpin yang adil. So mana sahaja yang kita dapat, kita bermuhasabah. Kalau dapat kebaikan, kita syukuri. Kalau dapat keburukan, kita sabar. Itu satu bab. Kerana apa? Kita akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan. Allah suruh kita syukur, kita syukur. Allah suruh kita sabar, kita sabar. The rest, dia akan tanya dengan orang tu, akan tanggungjawab dengan Allah. So kalau dia buat zalim, pemimpin yang zalim, rakyat dia sabar, si pemimpin dapat dosa, si rakyat dapat pahala. Betul tak? Sebab kita, antara dua, siapa yang sedang mentaati perintah Allah? Pemimpin zalim, rakyat sabar. Sekarang ni siapa yang dapat pahala? Rakyat. Sebab dia sabar atas perintah Allah. Ayo, itu soalan yang betul. Bagus. Ada orang tanya Nabi SAW. Bila bab macam ni, Nabi SAW kata, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Walaupun yang memimpin kamu tu sampai ke tahap seorang hamba yang berkulit hitam. Yang ni kamu tak suka kepada dia. Orang Arab, dia memandang orang kulit hitam, hamba lagi, memang kelas bawah. Tiba-tiba Nabi kata, walaupun dia ni jadi pemimpin kamu kelak, wajib kamu taat kepada dia. Itu perintah agama. Sampailah Nabi SAW kata, wa in jalada dhahrak wa akhadha malak. Walaupun dia memukul belakang kamu, walaupun dia mengambil harta kamu. Sampai ke tahap tu. Sabar ajalah, nak macam mana? Bukan mengiyakan kezaliman dah. Ada maslahat yang lain yang dijaga dalam agama. Kenapa? Maslahat keamanan dan kesejahteraan. Dia zalim, selama kita tidak mencabar kekuasaannya, maka kezaliman dia ada limit. Walaupun kita nampak macam tak ada limit, kezaliman dia masih ada limit. Once dicabar kekuasaan si zalim, kita akan tengok kezaliman dia lagi dahsyat daripada yang digambarkan. Dan benda ni telah berlaku depan mata kita. So kita sekarang ni, saya kena habiskan dulu bab pemimpin. Di hujung kelas nanti, kita cerita pula tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin dalam syariat, dalam agama. Sebab dua ni ada synchronize antara rakyat dan pemimpin. Apa yang syariat perintahkan pemimpin, baik tak baik dia, ada perintah asing pula khas untuk rakyat. Sehingga agama ni kan kita kata dia jaga 5 perkara. Jaga nyawa, jaga agama, jaga harta, termasuklah dalam soal kepimpinan. Apa yang telah berlaku dalam tempoh masa yang terdekat, 10 tahun yang sebelum ni, bermula daripada tahun 2010 atau 2011, yang dinamakan sebagai Arab Spring di Timur Tengah, daripada asalnya di Tunisia, merebak ke Libya, sampai ke Iraq, sampai ke Syria, turun lagi ke Mesir, sampai pula ke Yaman. Akhirnya berlaku huru-hara disebabkan pemberontakan untuk menukar kepimpinan. Dan hari ini kita melihat negara yang dulunya dikatakan dipimpin oleh orang zalim itu lebih aman berbanding sekarang setelah daripada mereka digulingkan. Betul tak? Apa yang berlaku di Libya sebagai contoh, orang kata Muammar Gaddafi ni zalim. Tapi compare hari ni dengan zaman Muammar Gaddafi, better lagi zaman Gaddafi. Di Iraq, orang kata Saddam Hussein zalim. Setelah digulingkan Saddam Hussein selepas 10 tahun, compare apa yang ada di hari ini, Iraq berbanding zaman Saddam Hussein, lebih baik zaman Saddam Hussein. Agama ni, dia menjaga kita. Kenapa perkara itu berlaku? Sebab mungkin ada kesalahan pada pemimpin, tapi kesalahan juga boleh berlaku pada rakyat.
Bila tak puas hati, dia pun guling. Apa yang berlaku? Disaster. Sebab itu Islam ni dia ada perintah kedua-dua. Pemimpin ada perintah untuk berlaku adil dan tidak berlaku zalim. Rakyat juga mesti berlaku adil kepada pemimpin dia dan tidak menzaliminya. Dengan cara mana? Kita sebut di hujung nanti. Okay, supaya benda tu ada balance antara. Tak adalah kata agama suruh rakyat saja, pemimpin senang lenang. Tak ada kata pemimpin saja kena rakyat ikut dia nak buat apa saja. Tak boleh. Dalam agama ada balance. Kita baca dulu yang bab pemimpin. Dalam hadis yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, "Man istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhitha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah." Maksudnya, tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komuniti rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya syurga. Jadi kalau dia ni beradil di bawah bayangan arasy, tapi kalau dia tidak tulus dalam memimpin, ada kepentingan lain, ada maksud lain untuk dia gunakan jawatan tersebut, lalu dia tidak menasihati rakyatnya dengan baik, kata Nabi SAW, dia tidak akan masuk syurga. Dahsyat. Hadis yang lafaz yang lain, kata Nabi SAW, yamutu hina yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Maksudnya, tidaklah seseorang diberikan kekuasaan oleh Allah, dia mati. Ketika dia mati, dia dalam keadaan menipu rakyatnya. So pemimpin ni mati, waktu dia mati itu dia menipu rakyatnya. Masih menipu. Benda yang dia buat tu, tipu daya dia tu masih exist, ada. Orang percaya lagi tipu daya dia tu, dan dia buat lagi benda-benda yang tipu dia tu. Dia mati dalam keadaan tersebut. Kata Nabi SAW, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya syurga. Jadi main-main soal jawatan, tempat kedudukan ni memang seronok dunianya, tapi Nabi kata kezaliman itu kegelapan di hari akhirat. Dan siapa yang tidak berlaku baik terhadap rakyatnya, maka dia tidak dapat mencium bau syurga. So kita sebagai rakyat dengan pemimpin ni, mana mudah untuk cari syurga? Saya tanya. Sebagai rakyat atau sebagai pemimpin? Rakyat ikut je. Betul tak? Sabar je lah. Dan kita kena jaga satu orang lah. Kita jaga satu orang, dia jaga 30 juta. Siapa nak siapa? Kita nak jaga seorang, kau nak jaga 30 juta. Baik jaga seorang tu je. Tu. Dia lebih kurang bahasa mudah macam ni lah. Seorang suami dengan isteri. Isteri 3 pula. Kalau tali belah banyak ni. Orang dah tunggu ustaz nak belah macam mana tu. Tapi lebih kurang maksudnya begitu. Selama kita seorang jaga 3, hak bawah ni dia sami'na wa ata'na. Kata Nabi SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha atau ata'at ba'laha qila laha dkhuli min ayyi babil jannati syi'ti atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila wanita ni dia solat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia jaga maruah kemaluan dia, dan dia mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Maknanya the rest tu siapa nak kena jawab? Kan jawapan pemimpin lagu tu juga. Kalau rakyat dah taat kepada dia, tapi dia tak buat benda yang baik, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Lepas tu saya kata, antara nak jaga seorang dengan jaga 30 juta, baik kita jaga seorang. Berarti kita jadi rakyat lebih baik daripada jaga jadi pemimpin. Tak adil ke zalim juga kan? Kalau suami tak adil ke zalim juga. Ya. Kalau perempuan tak pernah ada anak-anak kan? Ya, betul. Perempuan ada pula tanggungjawab dia terhadap anak-anak. Dan juga suami ada hak dia, hak ketaatan tu pula. Sebab tu para wanita salaf tidaklah mereka bercakap dengan suami mereka melainkan seperti seorang rakyat bercakap dengan raja mereka. Dia tahu nilai itu sangat besar di sisi Allah. Para salaf kata, wanita-wanita salaf lah, orang salaf ni orang soleh zaman dulu. Perempuan dulu dia kata, tidaklah kami bercakap dengan suami-suami kami melainkan seperti seorang rakyat bercakap dengan raja-raja mereka. Dahsyat. Betul. Tak boleh. Kita lah pakai mahkota jadi raja. Susah. Sebab tu dalam bab suami tu agree tak apa. Tapi tapi soal tanggungjawab menjaga benda ma'ruf, nahi mungkar. Kalau suami itu sampai ke peringkat isteri dia buat benda mungkar pun dia tak boleh nak kata apa, yang tu tak boleh dah lah. So kita dalam bab hubungan suami isteri ni dia banyak dia panggil tolak ansur timbang rasa. Tapi asas daripadanya ialah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan sampai dia ni tak ada kuasa nak larang isteri dia buat maksiat atau memerintah supaya buat taat. Tapi kalau dia dalam orang panggil berseiringan ke jalan Allah, taklah hak ni kuat sikit, hak ni slow sikit, itu dia panggil timbang rasa lah. Dalam bab kepimpinan ni kita kata lebih besar daripada tu lagi. Okey? Siapa mati dalam riwayat yang dalam lafaz yang lain, lam yajid raihatal jannah. Pemimpin yang tidak menjaga rakyat atau menipu rakyat tidak mencium haruman syurga. Tidak mencium haruman syurga. Dalam hadis yang seterusnya, ma min amirin asyaratin ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulatun yadahu ila unuqihi imma atlaqahu adluhu aw baqahu jawruhu. Riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. Para rawi kata Al-Bazzar, kata Al-Hafiz Munziri, rawi as-sahih. Maksud dia, tidaklah seorang pemimpin sekalipun pada 10 orang. Dia memimpin 10 orang. Jadi kalau pemimpin 10 orang ni, daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil lah. Betul tak? Imam masjid termasuk tak? Masuk lah. Dia ada kemampuan, dia ada kuasa untuk jaga 10 orang. Melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Baki akhirat tangan dia terikat di leher. Boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya ataupun dicelakakan oleh kezalimannya. Jadi bila dia bangkit hari akhirat, tangan dia terbelenggu di leher. Kalau dia adil, keadilan tu akan membebaskan tangan dia. Kalau dia zalim, maka kezaliman itu akan membinasakan dia. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Kalau 30 juta orang lah. Iya. Kalau 10 orang, zahir hadis ni, setiap orang yang diberikan amanah memimpin. Ustaz, ini termasuk suami bapa semua lah. Masuk lah.
Yang nama pemimpin umum. Walaupun suami ke 10 orang. dengan guru pun sama jugalah. Guru pemimpin. Sudahlah. Yalah, kalau ikut zahir hadis ni termasuk semua orang memimpin 10 orang. Termasuklah siapa-siapa yang diberikan amanah untuk menjaga. Ketua keluarga, ketua masyarakat, 10 orang dimungkin orang lah, 5 orang ke kemudian sekalipun. ini juga Walaupun 10 orang. So kalau lagi besarlah tanggungjawab dia. Ya, majikan boleh jadi juga. Majikan. Kalau mate dia, ada mate 10 orang mate dia. Tak kira 10 orang sebenarnya hadis ni bilangan 10 ni bukanlah maksudnya. kalau mate seorang pun tetap Ya, bila dia pemimpin ni maksudnya yang memimpin. Jumlah 10 orang tu nak maksudnya kalaupun komuniti tu kecil, tetap dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kepada apa yang dia pimpin. Okey. Allahul musta'an. Makin baca makin rasa takut. Nabi SAW pernah berdoa dengan mengucapkan, Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqaqa alaihim fashquq alaihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, Nabi pernah berdoa. Nabi sendiri mendoakan, Ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara umat ini, yakni menjadi pemimpin atas mereka, lalu dia berbelas kasih atas mereka, maka kasihilah dia. Dan barang siapa yang mempersulit mereka, maka persulitkanlah dia. Jadi iya, bukan Nabi sendiri doa. Nabi doa, Ya Allah, kalau ada pemimpin ni berkasih sayang, buat baik kepada rakyat, maka kasihilah dia. Dan Ya Allah, kalau ada pemimpin ni buat naya kepada rakyat dia, maka nayakanlah dia. Sulitkanlah urusannya. Jadi Nabi doa, dan jangan kita anggap doa ni remeh lah. Jadi siapa yang dilantik menjadi pemimpin, dia kena tahu dia berada dalam doa Nabi. Di mana kalau dia penyusahkan rakyat, Nabi doakan Allah susahkan dia. Kalau dia bagi kebaikan, senangkan rakyat, Allah bagi senang kepada dia. Nabi doa macam tu. Jadi jangan main-main lah. So dia anggap benda tu ada dalam ruang doa Nabi. Nabi dah doa dah. Kita boleh juga pada doa. Nah. Jadi kita nak doa lagi. Ni doa ni. Tapi dalam bab doa kepada pemimpin di pihak kita, antara doa ni dengan doa kebaikan kepadanya, sebab kita bukan orang yang menghukum. Sebaliknya Nabi SAW, baginda adalah Rasul utusan Allah yang dalam doanya ada syariat. Dalam doa Nabi adanya ancaman. Dalam hadis memang Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum, takutlah doa orang dizalimi. Memang ada. Tapi kita juga diminta untuk mendoakan kebaikan. Itu lebih munasabah dengan keperluan kita. Kalau kita doakan keburukan, orang tu pergi, yang datang belum tentu. Betul tak? Lagi teruk boleh jadi. Kita ingat yang datang lagi baik, rupanya lagi teruk daripada orang yang kita doa itu, biarlah dia pergi. Sebaiknya kita doakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepada dia kebaikan, supaya dengan kebaikan dia memimpin kami dengan kebaikan. Ya Allah, perelokkanlah urusan dia, atau perelokkanlah urusan kami. Kita doa gitu ya. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Dan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala
kita doa kebaikan. Tiba-tiba pemimpin yang ada tu bukanlah ahli kebaikan. Contoh, kita doa kebaikan je. Tiba-tiba yang memimpin bukan ahli kebaikan. Allah boleh saja nak tukar, nak ganti dengan sekelip mata. Dan kita sudah perhatikan banyak sangat orang tanpa dia, orang panggil, tak pernah terlitah, tiba-tiba dilantik menjadi pemimpin. Ada. Baik. Jadi, pertama doa Nabi itu kita kena hati-hati. Berkaitan dengan boleh atau tidak kita doa macam ni, maka saya kata lebih baik kita doakan kebaikan. Okay? Doakan kebaikan. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Hadis yang seterusnya ni riwayat Imam Al-Hakim, baginda ataupun dia mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi. Penterjemah mengomentar hadis ni, ini sesuatu aneh dari muhakkik kerana hadis ni juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga An-Nasai. Pendek kata hadis ni darjatnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Ini indahnya kita ni bila berinteraksi dengan hadis SAW. Pertama, kita tahu ganjaran dan kita tahu ancaman. Yang kedua, pada wahyu ni ada prediction. Bukan prediction, bukan salah saya terima. Prediction tu bukan sesuatu yang sesuai untuk wahyu. Kerana dia bukan predict. Dia adalah satu khabar akhir zaman yang pasti. Okay? Jadi dalam hadis, dalam wahyu ada cerita akhir zaman yang pasti berlaku dan telah dikhabarkan. Dia bukan predict, bukan daripada Nabi. Bukan ramalan, sebaliknya dia adalah khabar akhir zaman. Kata Nabi SAW, sayakunu umara'u fasaqatan jawaratan faman saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhum walan yarid alayyal hawda walan yarid alainal hawda. Akan datang setelahku para pemimpin yang fasik dan zalim, kata Nabi. Maka barang siapa, kita sebagai orang umat ni, barang siapa yang membenarkan mereka dengan segala kebohongan mereka. Pemimpin tu dia bohong, kita pula pergi benarkan kebohongan mereka. Kata Nabi SAW, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Nabi kata dia bukan dariku dan aku bukan darinya. Mana Nabi berlepas diri daripada dia. Dan lagi dahsyat Nabi kata walan yarid alayyal hawda, serta dia tidak akan mendatangi haud kolamku, yakni bersamaku di syurga. Jadi bukan sekadar pemimpin sahaja diberi ancaman oleh Nabi, yang duduk orang panggil keliling dia ni. Orang panggil apa? Pendokong dia. Istilah nama kita ikutlah nama kroni ke apa ke, itu proksi ke. Tapi dipanggil pendokong di keliling dia tu yang menyokong kezaliman dia. Maka mereka ini Nabi kata aku berlepas diri, dia bukan dariku, aku bukan darinya, dan dia tidak akan dapat minum air daripada telagaku di akhirat nanti. Yang kita berlindung kepada Allah atau berlindung dengan Allah daripada golongan-golongan sebegini. Hadis yang seterusnya, Nabi SAW juga bersabda, hadis ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab.
Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, tiadalah satu kaum di mana di tengah mereka dilakukan maksiat padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukannya itu. Kemudian mereka tidak mengubahnya dengan tangan atau lisan, melainkan Allah akan menimpakan hukuman sama rata pada mereka. Jadi, ini tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar. Kita ada kuasa, kita ada jumlah yang ramai. Tiba-tiba kita tidak menguatkuasakan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Zaman sekarang ni, kalau ikut gerakan-gerakan macam liberalisme, pluralisme, seks bebas, LGBT, semua tu ada agenda-agenda yang di-backup oleh gerakan-gerakan international. Dia kalau individu perseorangan nak lawan memang tak boleh. Dia mesti di peringkat atas. Kalau dekat SKMM ke, Suruhanjaya Komunikasi, blok semua konten-konten, itu ada kuasa di kalangan mereka. Dasar-dasar yang melibatkan perkara-perkara begitu. Maka kuasa tu mesti digunakan untuk menjalankan inilah hukum-hukum Allah ni, bukan sekadar nak buat hudud saja. Orang yang jaga agama Allah ni tak semestinya hudud tu bila berlaku maksiat. Bila berlaku jenayah, tapi dalam kemaksiatan, dalam perkara-perkara yang mengingkari perintah Allah, mesti juga digunakan kuasa-kuasa yang ada. Mana? Kalau kira kan, tanggungjawab belaka lah semua yang berlaku dalam negara dia. Ada, tapi biar dia dalam keadaan kita kuat kuasa betul lah kita. Banyak Muslim yang masuk daripada non-Muslim. Macam dekat Brunei tu, dia buat tutup bab. Kat rumah boleh pula. Kat rumah itu urusan peribadi, betul. Dia bawa balik ke rumah, dia bawa parti. Kalau kat rumah dia, itu urusan dia dekat rumah dia. Dia dah kuat kuasa dalam rumah dia, itu urusan dia. Kalau dia nak minum arak, nak berapa. Tapi kalau di peringkat yang kita ada bidang kuasa, memang kena tanggungjawab. Takut sebenarnya. Kalau kita ada kekuasaan gitu, kalau orang boleh ada bonza nak jaga, kenapa penguasa agama tak boleh nak jaga? Kalau kira lah, kalau bahagian tu dia panggil unit hisbah. Wallahu alam lah, bahaya. Sebab tu kita kata orang non-Muslim gitu, sebenarnya dalam agama dia pun tak benar. Betul. Kalau kita kata pusat judi, Kita ada kebebasan beragama dalam kita. Iya, kebebasan beragama, bukan kebebasan melakukan kemaksiatan. Kalau tidak, orang nak bunuh, nak curi, nak judi, nak ropok, kita kata tak ada masalah lah. Itu bukan agama. Kebebasan agama maknanya dia bebas untuk melakukan sesuai dengan agama dia. Sekarang ni judi contoh, agama dia pun tak bagi. Arak, agama dia pun tak bagi. Kristian pun tak bagi. Hindu pun tak bagi. Buddha pun tak bagi. Lagi kalau tutup aurat tu, bahan dalam Bible, siapa buka aurat kena botok cukur kepala. Lagi dahsyat. Tapi sebab tu kita bermudah-mudah dengan alasan tu non-Muslim. Pada saya lah, wallahu ta'ala alam, sebenarnya kebebasan beragama di kalangan rakyat Malaysia pada non-Muslim jauh lebih bebas daripada orang Islam. Why? Sebab dia tak ada pihak berkuasa yang memantau dia. Dia boleh kata, oh ni anak saya. Padahal dalam agama dia pun tak boleh. Tapi siapa yang memantau? Tak ada. Padahal di sudut agama, sebagai contoh, dalam Kristian di Malaysia, macam-macam aliran Kristian masuk. Tak ada siapa kisah. Ada yang Protestan, ada yang Ortodok, ada. Tak apa lagi, mari aliran sesat daripada Korea. Mother Moon, Father Moon.
Betul. Yang anggap diri mereka sebagai the Messiah, dia panggil. Yang dia anggap dialah jelmaan Jesus dan sebagainya. Yang ni orang Kristian pun tak iktiraf. Tapi oleh kerana tidak ada pihak berkuasa yang menjaga mereka, dia bebas. Ikut suka dia nak buat macam mana. Gereja macam. Lagi contoh, kuil. Dia nak pacak mana? Ikut dia nak pacak je. Siapa yang ada pantau? Mazhab mana dia ada? Hadis palsu tak palsu, kita ada juga pihak berkuasa. Orang paling kuat jaga agama orang Islam. Tapi kita berhujah sebab kita ni non-Muslim, kita tak boleh nak kacau dia atas dasar kebebasan agama. Betul, kalau itu agama dia. Jadi kadang-kadang disalah guna terma tu. Atas nama dia bebas, kita tak boleh ganggu dia. Padahal agama dia pun tak benar. Agama dia pun tak benar. Berapa ramai orang-orang dia yang terkesan dengan mudaratnya. Zina, judi, riba. Allahul Musta'an. Baik, jadi dalam bab-bab tu sebenarnya para pemimpin memang besarlah tanggungjawab dia. Sebab dia bukan sekadar menjaga orang Islam, dia juga menjaga orang kafir. Ya. Cara duit untuk ekonomi itu nombor 2 dah. Nombor 1 sekali ialah menjaga agama mereka. Pemimpin ni. Baik. Dan orang kafir pun mesti dilayan dengan adil. Itu juga tanggungjawab pemimpin Islam. Ya. Pemimpin Islam, kalau ada orang kafir duduk dalam sebuah negara Islam yang dianggap sebagai kafir zimmi, dia mesti jaga dengan adil. Dan jaga dengan adil bukan maksud dia buat apa yang dia nak buat. Mesti dilihat kepada agama mereka. Agamamu pun tak benar buat macam ni, kenapa kamu buat? Sepatutnya macam itulah. Keadilan itu terjaga. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari bapaknya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudhunna 'ala yadil musi wa la turunnahu 'alal haqqi atra aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma yal'anukum kama la'anahum ya'ni bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam." Demi zat yang jiwanya ada di tangannya, kalian benar-benar menyuruh kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah dari yang mungkar dan benar-benar memegang tangan orang yang berbuat buruk dan benar-benar memaksanya kepada yang hak, atau kalau tidak Allah akan benar-benar menghantam hati sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain, kemudian melaknat kalian sebagaimana dia melaknat mereka, yakni Bani Israel, melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kemudian dari Aghlab bin Tamim, Al-Mu'alla bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati." 2 golongan manusia dari umatku yang tidak akan disentuh oleh syafaatku. Yang pertama, sultanun zalumun ghashum, penguasa yang zalim lagi lalim. Lalim ni. Lalim ni apa ni terjemah? Ghashum ni penipu. Ghashum ni penipu. Dan orang yang ekstrim, ghalin fid din, melampau dalam agama, yang bersaksi atas kepimpinan mereka namun anti melepaskan diri dari mereka. Namun nanti bukan anti, namun nanti bersaksi atas agama untuk memimpin, lepas dah dapat melepaskan diri dari mereka. Aghlab adalah dhaif. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Dia berkata, kami dituturkan oleh Mani', aku dituturkan oleh Muawiyah bin Qurrah dengan lafaz yang serupa, tetapi Mani' ini tidak diketahui siapa dia sebenarnya. Jadi hadis ni adalah hadis yang dhaif.
Dan Muhammad bin Juhadah berkata dari Atiyah dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Okey, Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Nabi, dia meriwayatkan secara marfu' daripada Nabi, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah imamun jair. Orang atau manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u wallaha fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum innal ahbara minal yahud والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء. Riwayat Al-Asbahani dari Abdullah bin Umar. Al-Munziri menyebutkan dengan sirah yang mengindiksikan bahawa hadis ni dhaif. Tapi sebab dia dalam bab targhib atau tarhib, memberi ancaman, maka diguna pakai oleh para ulama dalam bab targhib wa tarhib. Maksudnya, wahai manusia, perintahkanlah kebaikan dan laranglah kemungkaran sebelum kalian berdoa kepada Allah tetapi dia tidak mengabulkan untuk kalian, dan sebelum kalian memohon keampunan kepadanya tapi dia, yakni Allah, tidak mengampuni kalian. Sesungguhnya para rahib kaum Yahudi, para pendeta kaum Nasrani, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Kemudian dia menimpakan bencana secara merata. Hadis yang seterusnya, Nabi SAW juga bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang merekakan atau melakukan suatu kezaliman dalam urusan agama kami ini, maka ia batil dan tertolak. Ia batil dan juga tertolak. Kezaliman dalam agama ni macam menambah-nambah. Hmm. Ya. Jadi dalam maksudnya, sebahagian daripada tugas pemimpin adalah menjaga agama. Dia jaga agama. Kalau dia tengok benda-benda ni merosakkan agama, bukan merosakkan rakyat, merosakkan akhlak, merosakkan ekonomi saja dah. Kalau tiba-tiba dia tengok benda ni merosakkan agama Allah, maka dia bertanggungjawab untuk jaga. Okey. Macam kita punya menteri agama tu, yang ada orang buat ajaran sesat ni, dia tak buat apa. Kalau dia tak buat apa, tanggungjawab dia lah. Kalau dia dah gazetkan benda ni, dia tahu, dia kena pergi cegah benda tu daripada berlaku. Sihak. Sihak. Yang kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Dia yang tahu agama pun diam juga, Ustaz. Katalah memang agama tu dia memang tak tahu sangat lah, saya rasa dia tahu tentang agama. Tapi what about yang macam orang Korea, Ustaz, yang pas. Dia lagi tahu agama. Tapi dia orang tak tegur. Yang sibuk dengan beras, dia sibuk dengan yang Lepas tu saya kata kepimpinan ni bahaya. Daripada dua-dua pihak sebenarnya. Saya lebih suka melihat watak pendakwah lah. Yang kita mengajak orang kepada kebaikan tanpa kita mencemburui jawatan yang ada pada pemimpin. Itu lebih selamat dan lebih mudah didengari dakwah kita. Masalah dia kan Ustaz, kita belajar kat sekolah dulu basic, kita fikir macam mana dulu kita cikgu kita belajar basic pun kita boleh fikir benda tu salah. Kalau nak menyesat ke macam dia macam terlampau banyak belajar. Ya, betul. Saya setuju. Ustaz scientific ke apa ke? Tak ada. Kalau macam kita basic pun kita tahu benda ni memang salah. Dia tu. Kita belajar kat sekolah Kalau kita belajar tentang tipu daya iblis, saya pernah sebut sebelum ni. Iblis ni dia tipu dengan dua jalan. Pertama, syahwat. Syahwat ni benda
kebanyakan orang tertipu dengannya sebab dia hawa nafsu. Kita seronok. Benda seronok ni siapa-siapa pun mudah ditipu dengannya. Terutamanya orang yang jahil. Syahwat ni, seronok. Minum arak, sedap. Lepas tu kalau dia berzina, dia rasa seronok. Kalau dia berjudi, dia dapat untung, dia seronok. Dia syahwat dia. Dia rasa nak kaya, dia ambil rasuah. Syahwat dia. Jadi benda-benda ni adalah perkara-perkara kemaksiatan yang sifat dia jalan mudah untuk syaitan tipu orang, paling mudah ialah syahwat. Melainkan orang yang ada ilmu, dia boleh beza. Yang ni maksiat, yang ni ketaatan, yang ni baik, yang ni buruk. Bila orang dah tinggal syahwat, ada satu lagi pintu yang dipanggil sebagai pintu syubhat. Syubhat ni ialah kesamaran. Maknanya orang ni dia nak kepada agama, tapi syaitan tipu dia kepada beragama yang bukan sebenar. Jadi kalau anti tanya tadi, kenapa kerajaan tak? Kebanyakan orang ikut agama sihat tu, kadang-kadang orang tu dia minat belajar agama. Cuma cara yang salah. Kalau tengok orang ikut ayah pin pun sama juga. Tak ada mak-mak kau ni duduk pagi pang kau apa pergi ikut ayah pin. Tak, orang watak nak mencari agama. Tapi orang tu pandai ustaz, engineer ke? Iya, sebab tu dia cerdik, belajar. Tapi asasnya ialah sebab tu kita kena bersyukur kepada Allah bila Allah Ta'ala bagi kepada kita mengenali agama melalui panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Zaman, kalau kita tengok hari ni, ada orang terpengaruh dengan ajaran batiniyah. Yang saya sebut batiniyah ni bahaya dia apa? Baru ni siapa dia tanya tentang ilmu isi dengan kulit. Yang cerita pasal apa? Baru ni hak tanya baru ni. Alah, hak cerita tasawuf baru ni. Ingat tak? Tanya saya soalan tasawuf. Yang mereka kata ni hak kita duduk belajar ni ilmu kulit. Yang dia belajar tu ilmu isi. Pernah dengar? Tapi dia tak pakai konteks isi dan kulit. Ha. Adik Tasha duk sibuk pasal tanya. Kita ada tanya pasal tasawuf, tapi Ustaz tak ada sebut perkataan kulit dan isi. Tapi ada orang bagi contoh dalam grup di WhatsApp tu. Memang sebenarnya benda ni normal lah. Banyak orang cakap macam tu. Dia kata ilmu ni ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Yang zahir tu ilmu syariat yang kita duduk belajar ni, semua orang nampak macam tu. Ya ilmu dalaman ni, ilmu batin ni, hakikat dia panggil. Benda hakikat sesuatu. Jadi dia menganggap benda-benda yang kita nampak ni bukan sebenarnya lagi. So sampailah satu tahapnya tadi, dia tertipu, dia kata kita nampak Nabi Muhammad, sebenarnya dia adalah jelmaan Tuhan. Itu yang menjadi itu. Dan kalau berat lagi, ada yang sampai berhujah dengan dalil Al-Quran. Dalil dia, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang satu. Dia di sini, dia kembalikan kepada Nabi Muhammad. Sebab dia kata, kalau belajar bahasa Arab, dhamir ni kata ganti nama kembali kepada orang yang terdekat, watak yang terdekat. Jadi bila Allah Ta'ala kata qul, katakanlah wahai Muhammad, dia, yakni Muhammad lah. Dia kata dia adalah Allah yang satu. Which is penterjemahan tu salah. Tak betul. Yang betulnya ialah huwa di situ dhamirus sya'n, dipanggil dhamir. Orang sedang bercakap tentang Tuhan. Lalu wahai Muhammad, katakanlah Tuhan itu adalah Allah yang satu. Itu yang betul. Tapi syaitan ni dia boleh tipu sampai peringkat orang tu bila dengar. Nanti bila dia dengar, dia kata ayat Quran ni katakanlah Muhammad itu Allah yang satu. Dia kata ini adalah tafsir golongan-golongan ahli makrifat. Tafsir golongan ahli orang yang mengenal ilmu hakikat. Ada seorang guru di Indonesia, famous video dia pasal bab ni. Dan kalau lagi dahsyat tak tahu, dalam berapa masa terdekat ni dia dijemput bagi satu
convention dekat Kelantan. Watak tu. Nama gapo kiai apa saya lupa. Dan ada seorang dekat Kelantan juga, dia bagi tahu penafsiran, dia kata ada ulama sebut bahawa Allah Muhammad kata tafsiran dia huwa di situ maksud Nabi Muhammad. Ada orang sebut. Jadi akhirnya menyebabkan fitnah itu berlegar. Pihak berkuasa agama kalau tak soalan tadi, apakah ini tanggungjawab pihak berkuasa agama? Jawapan dia ya. Macam mana dia boleh lepas sampai dia boleh buat kepada convocation? Dia tak semak ke tak? Saya pernah bila dapat satu poster orang ni nak pergi satu masjid besar dekat Kelantan. Saya hantar cari video-video dalam YouTube, saya post kepada sahabat yang ada hubungan dengan majlis agama. Saya kata ni tanggungjawab mereka ni, takkan orang macam ni pun nak kena lepas juga. Jadi kita pun hantar forward. Semoga Allah Ta'ala melepaskan tanggungjawab kita di hari akhirat kelak. Pasal kita dah forward kepada pihak yang berkuasa. Tapi dia tak ambil tindakan, dia tanggungjawablah di akhirat nanti. Jadi isu-isu tadi berkaitan dengan ajaran sesat dan sebagainya. Jangan sampai nanti dia dah buat satu markas ajaran sesat dia baru kita nak suruh kata ni ajaran sesat. Payah dah. Daripada awal lagi nak kena pantau dah. Dan ini tanggungjawab orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu berat. Benda ni berat. Bukan sekadar zaman dulu saya sebut tadi, bukan sekadar nak jadi khalifah, nak jadi qadi pun ulama-ulama dulu takut. Bukan fitnah lagi lah. Jangan jadi diorang lepas macam-macam benda. Ada saya baca yang Ustaz kata tu Muhammad, dia kata Muhammad satu. Ada kita baca kan? Siapa yang cakap macam tu Ustaz kan? Muhammad itu Tuhan yang satu. Ya. Allah yang satu. Sihak tu, ajaran sihak tu. Ajaran sihak tu lah dia kata. Dia dah lari kat New Zealand dah. Tapi pengikut-pengikut dia ada lagi. Sihir. Dia kena sihir. Wallahu a'lam. Boleh jadi. Dia kalau baca bismillah insya-Allah tak jadi juga sihir pun. Ya, pernah tengok air. Ada. Jumpa orang tu kat surau pula. Akak tu setiap hari pergi surau. Boleh jual air sihat. Masya-Allah. Dia kat surau tiap hari dia jual air sihat tu. Nasib baik tak beli. Kalau kat situ, orang punya Orang beli tak? ada yang beli. Siapa nak beli? Manggil abang kat surau. Allah musta'an. Ya weh. Kau puncak kat puncak tu mana? Kat rumah you. Jadi pendek katanya tanggungjawab pemimpin ni besarlah. Itu yang fokus kita hari ni. Apa kita pergi lebih jauh nak kata besarnya tanggungjawab pemimpin ni. Kita macam Anwar Ibrahim, dia tahu pasal agama. Lagi dia Tapi dia panggil Naim. Bukan Naim yang tu. Yang panggil Ustaz dari Indonesia. Apa? Abid tu. Babe Umar. Umar dipanggil. Biaran masuk real life nanti. Tapi nak sebutnya bahawa tanggungjawab pemimpin ni besar. Jangan sebab semata-mata kadang-kadang pihak diuji bila orang yang kita harapkan daripada dia sokongan. Dia ada kepentingan lain. Sebab kalau kita dilarang benda ni, nanti orang tak sokong dia. Kalau dia ambil tindakan kuat kuasa, orang kata dia ni tak sokong kawan ni pula, maka penyokong dia hilang. Dia nak tegaskan ni hukum Islam ataupun nak hukum Islam, panduan Islam dan keluarga. Dia takut penyokong dia yang non-Muslim pula tak itu. Jadi fitnah besar di atas ni. Jadi zaman kita ni, wallahu ta'ala alam, saya kata kalau duduk situ pun kita bingung. Nasib baiklah, minta-minta Allah Ta'ala tak letak situ lah. Bukan ustaz ni, ustaz lain ramai lagi. Dulu orang PAS dalam kerajaan, kenapa dia tak buat benda-benda macam Sama juga tanggungjawab dia. Kita tidak kita tidak. Dia tahu masa tu dah saya ingat dia akan ubah banyak perkara pasal agama dan teraskan
Ya, kita tidak melibatkan siapa. Kalau siapa pun yang ambil jawatan kerajaan, maka itu tanggungjawab dia. Kalau dia ada jawapan untuk dia jawab depan Allah, falyatafaddal. Tapi lagi teruk Ustaz yang dekat Arab Saudi. Iya. Dia dah membenarkan yang main-main macam gamble tu semua perempuan dan lelaki campur ya. Dia bukan tu ya. Dia perkara ni fitnah akhir zaman yang melibatkan seluruh dunia. Tapi itu memang ada. Iya. Kalau kita tengok daripada tu yang kita nampak tu, orang panggil boleh kata antara yang terakhir sebab dia paling dekat dengan Mekah dan Madinah. Kalau di belah-belah Lebanon, Paris, dia panggil apa? Paris Arab tu. Dah lama dah dekat Lebanon, dekat negara-negara lain macam-macam. Ni keliling-keliling tu dah banyak. Kita pun begitulah. Kalau kita tengok zaman kita ni, sebenarnya zaman Allah Ta'ala sedang menguji kita. Sampai akhirnya zaman fitnah, orang yang berdiri, orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Orang berjalan lebih baik daripada berlari. Sampai satu zaman, orang lalu kat kubur, orang hidup kata, alangkah baiknya aku mati. Zaman fitnah. Tapi di Dubai Wallahu Ustaz, a'lam. lembah pelacuran lagi banyak. Saya dengarnya, saya tak tahu detail benda tu. Tapi moga-moga Allah Ta'ala jagalah kita semua. Ni. Baiklah, saya kata akhir sekali, sampai di hujung, kita jangan fikir hak dia. Sebab kita tak mampu nak ubah dia macam mana pun, itu dah tanggungjawab dia. Kita hanya mampu mendoakan dia. Yang kedua, kita jaga urusan diri kita. Kita akan ditanya tentang soalan Allah terhadap kita. Apa tindakan kamu terhadap pemimpin? Ya Allah, aku doakan dia. Sebab itu yang diperintahkan dalam agama. Ya, kita tidak diminta untuk mengubah dia. Bukan kerja kita. Kalau kita rasa aku nak, tak mampu kita nak itu. Bukan kerja kita. Kerja kita mendoakan dia, mentaati perintah dia dalam perkara urusan ketaatan kepada Allah dan tidak maksiat. Yang kedua, menjaga perkara-perkara yang berkait dengan kita. Keluarga kita, urusan kita, solat kita dan sebagainya. Buat amar ma'ruf nahi munkar kepada orang yang ada keliling kita. Mendoakan dia tu lebih baik. So lepas tu kalau dia buat juga, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Panjang lagi rupanya, ada 2 muka surat lagi. Ya Allahu Akbar. Tak sempatnya. Pendek kata kita kena sambung pada pertemuan akan datang sekali lagi. Ni insya-Allah kita berhenti setakat tu dulu. Jadi kalau yang boleh sampaikanlah yang ada, kita mungkin ada akses kepada orang-orang yang ada kepentingan, bagilah nasihat kepada mereka dalam yang kita mampu itulah. Kalau kita mampu, kalau kita tak mampu, Allahu Ta'ala alam. Semoga Allah perbaiki urusan kita semua. Dan yang lebih penting, ingat pesanan saya sewaktu hari mengundi dulu. Saya pada ada pesan sesuatu tagline, ingat ke tak? Apa dia? Doa kita lagi bernilai dari undi kita. Doa kita lagi bernilai dari undi kita. Doa kita valid sebelum kita mengundi, semasa kita mengundi dan selepas kita mengundi. Mengundi ni sekali dalam 5 tahun. Tapi doa setiap hari sampailah bila-bila. Dia jatuh ke, dia kekal ke, doa masih valid di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap hari. Doa kebaikan biar dia bagi hidayah. Bagi Allah Ta'ala tunjuk kepada dia jalan kebaikan. Dan memandu kita semua kepada apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita belajar dulu sebelum ni, memang salah satu doa tu untuk pemimpin kita harus untuk kita sebagai seorang rakyat. Kita kena doa untuk dapat pemimpin yang baik. Ya. Kalau dia tak baik, Kalau baik kita doa saja untuk jadi baik. Ya. Itu memang tanggungjawab kita kan. Itu tanggungjawab kita. Setiap kali kita solat, itulah satu permintaan kita juga. Kata Sufyan Ats-Tsauri kata, andai aku memiliki satu doa mustajab, aku akan hadiahkan dia kepada pemimpinku. Kenapa?
Kerana kalau dia baik, maka semua akan jadi baik. So maknanya itulah nilai doa kita kepada pemimpin sebagaimana yang disyariatkan. Dan Islam tak pernah ajak kita untuk keluar ke jalanan untuk tukar. Tak pernah. Istilah tebuk atap tak tebuk atap ke, istilah tu semua tu istilah yang kedua. Yang paling utama sekali, kalau Allah berkehendak nak tukar, Allah boleh tukar dengan cara mana yang dia nak. Tebuk atap kau, tebuk dinding kau, tebuk menyela kau, tebuk lantai kau, tebuk runtuh kau, tak kira mana-mana. Ada setengah tu sekali dengan atap pun hilang, dinding-dinding pun tak ada. Kalau Allah Ta'ala nak tukar, tak ada masalah bagi Allah. Yang penting kita doa. Doa kita lebih bernilai daripada undi kita. Doa kita harus macam ni ke Ustaz? Ya Allah, jadikanlah dia, walaupun dia sudah jadi pemimpin, kita sebut nama dia, jadikanlah dia seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang membela nasib rakyat, menegak syariat Islam, or something like yang boleh. Ya bagi ya Allah, berikanlah taufik kepada dia untuk membawa kami kepada apa yang Engkau suka dan apa yang Engkau redha. Bagi dia. Kita doa, tu kerja kita. Allah nak bagi ke Allah tak bagi, pahala kita dah dapat, insya-Allah, sebab kita mendoakan kebaikan. Kalau Allah Ta'ala nak sekelip mata, Allah boleh tukar dengan lantik orang baru, Allah boleh tukar dengan Allah matikan orang yang hidup, Allah boleh tukar dengan Allah bagi sakit dia tak boleh memimpin, Allah boleh tukar dengan Allah bagi hidayah dan sebagainya untuk jadi lebih baik. Allah ni kalau dia nak buat sesuatu, kun fayakun, mudah bagi Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.